الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله sambung kitab pada pagi ini Al-Jawhar Al-Mawhub wa Munabbihatil Qulub muka surat 10 6 daripada bawah surat 10 yang Rumi berapa Ustaz? Jawin muka surat 10 6 daripada bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin rabbal alamin. Hikayat. Hikayat. Tapi jangan kita salah faham pula. Kalau bahasa Melayu ni hikayat ni cerita dongeng. Ini kitab lama. Hikayat ni bukan maksud cerita dongeng, sebab takkanlah dalam kitab dia tulis cerita dongeng. Kan? Hikayat, maksud hikayat ni diceritakan, bukan cerita dongeng. Cerita dongeng, hikayat, hikayat juga boleh membawa maksud cerita dongeng dalam bahasa Melayu. Tapi yang kita duduk baca dalam kitab kita ni, hikayat bukan makna cerita dongeng. Kalau ianya adalah cerita dongeng, makna dalam kitab kita cerita dongeng lah. Ini nak cerita pasal apa ni? Ni cerita pasal Jibril, firman Allah dan Jibril. Kalau cerita dongeng, dosa ni. Kalau dongeng dengan maksud hikayat, dengan maksud cerita dongeng, jangan kita faham gitu. Ni hikayat apa? Hikayat ni diceritakan, diriwayatkan. Boleh juga diceritakan, diriwayatkan. Memang ada cerita begitu. Sebab cerita dia ni bertentang, yalah, Jibril. Siapa lagi nak cerita? Okey, macam mana cerita dia? Kita cerita ni bab apa ni? Ini bab, masih lagi bab ilmu, menuntut ilmu, orang yang berilmu, masih lagi. Daripada Ka'ab Al-Ahbar berkata ia, bahawasanya Allah Ta'ala habiskan hambanya. Bukan, Allah Ta'ala hisapkan hambanya. Allah Ta'ala hisapkan hambanya ketika di akhirat nanti. Kan kira kan, dosa pahala semua kan. Dia hisapkan hambanya. Maka apabila berat kejahatannya daripada kebajikannya, banyak jahat daripada baik, banyak dosa daripada pahala, disuruh dengan dia kepada neraka. Maksud neraka kan timbang tu kat mizan tu, timbang. Kalau banyak dosa daripada pahala, tempatnya di neraka. Jika imannya sah, jika imannya sah, maka lepas habis dosa-dosanya dibakar, dia akan masuk ke syurga. Jika imannya tidak sah, ataupun orang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Sebab tu iman tu penting. Tak semayang, tak bayar zakat,
tak puasa, curi, berzina dan sebagainya, apa-apa semua dosa-dosa tu. Itu satu hal. Dosa tu satu cerita. Iman cerita yang lain. Kalau tak semayang dan sebagainya semua tadi tu, buat-buat benda jahat apa semua, dalam keadaan iman tak ada, maka masuk neraka dia kekal selama-lamanya. Iman tak ada, sama ada kafir, iman tak ada lah. Ataupun nama Islam kat atas dunia, orang cakap Islam tapi iman tak ada. Tak ada iman, tak percaya pada Allah, malah tak kenal pun Allah, tu kekal neraka. Walaupun dia sembahyang, cuma dia dosa, orang yang berdosa. Jadi iman ni penting. Iman sangat penting. Kerana dengan iman lah, walaupun masuk neraka, lepas tu masuk syurga. Cuma lama lah masuk neraka tu. Mungkin kalau kita nak kata juta-juta tahun lah. Tapi last sekali akan masuk ke dalam syurga. Jadi bila dia banyak dosa, ketika dia hisabkan, masuklah dia ke dalam neraka. Bukan, banyaknya kejahatan, banyaknya dosa dia daripada kebaikan, disuruh dengan dia kepada neraka. Malaikat nak bawa pergi masuk neraka. Maka apabila dibawa dengan dia kepada firman Allah Ta'ala bagi Jibril, ketika nak bawa, Allah Ta'ala berfirman, kata kat Jibril, dapatkan olehmu akan hamba-Ku itu. Nanti dulu, jangan masuk neraka lagi. Okey. Jika imannya sah ni, dan tanya olehmu, tanya dulu dia, tanya olehmu akan dia, adakah dia duduk pada majlis orang alim pada dunia? Masjid ilmu lah, orang alim tu masjid ilmu lah. Bahasa Melayu kita panggil masjid ilmu, atau majlis orang alim, samalah, masjid ilmu lah tu. Alim dengan ilmu sama kan. Dia ada duduk dalam masjid ilmu tak? Maka aku ampun baginya dengan syafaatnya. Kalau ada, maka cancel masuk neraka. Sedangkan dia telah sepatutnya masuk neraka, banyak dosa kan. Cancel masuk neraka, pergi masuk syurga, jika dia ada duduk dalam majlis ilmu. Maka bertanya Jibril akan dia. Tanyalah, kejap. Engkau mungkin akan selamat ni. Engkau ada duduk dalam majlis ilmu tak masa kat atas dunia? Maka berkata ia. Dia pun jawab, tiada, tak ada. Tak duduk majlis ilmu. Ni tak suka duduk majlis ilmu. Oh, tak ada. Kalau tak ada tempat kau dekat neraka lah, nak macam mana? Maka firman Allah lagi, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Engkau suka tak dekat majlis ilmu tu? Orang yang duk mengajar kau suka ke tak? Kalau kau suka, engkau mungkin akan masuk ke dalam syurga ni. Maka katanya, tiada. Allah, orang yang mengajar pun dia tak suka. Dah lah dia tak suka duduk majlis ilmu, orang yang mengajar pun dia tak suka. Teruk ni. Maka firmannya, maka kalau macam tu kau tak ada harapan lah, kata Jibril. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Ada tak makan sekali dengan orang alim ni? Orang tu mengajar, lepas tu makan sekali. Dia majlis ilmu tak suka, orang tu pun dia tak suka, tapi ada tak makan sekali? Makan. Maka katanya, tiada, tak ada. Tak suka sungguh. Allah, tak ada harapan dengan kau ni. Maka firman Allah Ta'ala lagi, tanya olehmu akan dia. Tanya lagi, adakah ia diam pada kampung orang alim? Ada tak kau duduk dalam kampung tu, yang mana dalam kampung tu ada orang alim untuk mengajar, tapi kau tak suka dia, kau tak pernah masuk majlis ilmu dia, tapi ada tak satu kampung dengan dia? Satu kampung tu. Maka katanya tiada, tak ada. Teruk sungguh. Kalau ada orang alim itu, dia keluar kampung tu, dia tak suka. Maka firman Allah Ta'ala, tanya olehmu akan dia, adakah muafakat namanya dengan nama orang alim? Ada tak nama dia macam nama orang alim? Tak kisahlah kalau dia tak suka pun, nama dia sama tak? Kalau ada orang alim tu nama Abdul Rahman, nama dia nama Abdul Rahman, sama tak? Ada orang alim yang mana-mana sama nama dengan Abdul Rahman? Macam itulah contohnya. Tak ada. Tak ada juga. Jangan kata tak ada. Nama apa lah? Okey. Kalau ada, maka mungkin dia boleh selamat lagi. Nama je pun. Tak ada.
atau nasabnya dengan nasab orang alim, ataupun keturunan dia, ayah dia, tok nenek moyang sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nabi Adam lah kita katakan. Ada tak yang bukan Nabi lah, nasab dia, keturunan belah atas dia orang alim? Tak ada. Maka katanya tiada, tak ada juga. Oh, teruk orang ni. Maka tanya olehmu akan dia. Tanya lagi. Adakah dia kasih akan lelaki yang kasih ia akan orang alim? Tadi yang awal-awal soalan awal tadi, soalan awal tadi, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Tanya dia, adakah dia suka kat orang alim? Jawabnya tidak. Yang ini soalan yang terakhir ni bukan. Tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan lelaki yang mana lelaki itu kasih pada orang alim? Oh, jauh pada pusing. Dia suka kat orang lelaki ni, dia kasih, dia sayang kat orang lelaki ni, yang mana orang lelaki ni sayang kat orang alim. Oh, ada tak macam tu? Sebab dah tak ada dah semua. Bahkan ada, tak kisahlah siapa kawan dia ke, dia ada kawan dia suka kat orang alim, semua suka. Dia tak suka, tapi dia suka dekat kawan dia suka kat orang alim. Jadilah ada, bahkan ada. Maka firman Allah Ta'ala bagi Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, pegang tangan dia, dibawa olehmu akan dia masuk ke dalam syurga. Loh, sebab tu je. Maka bahawasanya telah aku ampunkan baginya dengan sebab demikian itu. Wallahu alam, gitu tu. Ini apa? Teruk orang ini. Dia tak suka orang alim, dia tak suka majlis ilmu, dia tak pernah masuk, malah nama dia pun nama tak ada sama nama dengan orang alim, mana-mana orang alim. Dia cuma suka pada orang tu, yang mana orang tu suka pada orang alim. Jauh kona tu. Akhir sekali masuk ke dalam syurga kerana itu. Kita tak adalah teruk sampai macam tu kan. Ini adalah kisah. Bukan, ini adalah kisah, bukannya dalil masuk syurga. Bukan. Maksudnya, aku masuk syurga. Sebab apa? Sebab aku duduk majlis ilmu. Tidak, ini bukan dalil tu. Ini juga bukan dalil aku suka kat orang alim, tapi aku tak malas masuk majlis ilmu, tapi aku suka je lah kat dia. Kalau bab majlis ilmu ni aku support, tapi aku tak masuk majlis ilmu pun, maka dalil ini aku masuk syurga nanti. Tidak, ini bukan dalil. Ini bukan dalil masuk syurga. Ini kisah tentang ada orang masuk syurga kerana itu. Jangan kita ambil dalil pula. Kalau ambil dalil, confirm lah kita semua syurga. Pasti ya. Tak, ini bukan dalil masuk syurga. Ini adalah kisah ada orang masuk syurga kerana itu. Kerana suka pada orang alim, kerana duduk majlis ilmu, kerana nama dia nak sama dengan orang alim, kerana dia suka pada seorang lelaki yang mana lelaki ni suka pada orang alim. Tu masuk syurga kerana itu. Dan ini juga membawa maksud Allah memasukkan seseorang itu ke dalam syurga tidak bersebab. Tidak ada sebab. Yang ini semua sebab kan. Bukan bermaksud apa sahaja yang Allah nak Allah buat kena ada sebab. Sebab orang tu baik baru Allah masukkan dia ke dalam syurga. Bukan sebab itu. Tujuan kisah ni nak bagi tahu kun fayakun. Apa maksud kun fayakun? Apa yang Allah nak, yang itulah yang jadi. Tanpa sebab. Tak mestinya kena sebab. Sebab dia buat baik, maka Allah masuk ke dalam syurga. Itu kita je cakap. Nisbah seorang hamba kita kena kata gitu. Tapi nisbah Tuhan, Allah, tidak. Sebab Allah adalah satu zat yang tidak dikeranakan dengan satu kerana. Seperti biasa dengar. Ataupun perbuatan Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tidak mestinya Allah nak buat tu kerana itu, kerana. Yang kerana ni kita. Kenapa kita sembahyang? Kerana takut, kerana itu, kerana Allah suruh, kerana. Tapi Allah apa sahaja perbuatan ataupun af'al Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Itulah biasa kalau biasa orang mengaji, itu tauhid, itu pegangan kita. Jadi maknanya kita masuk syurga bukan sebab, bukan kerana kita buat ibadah, bukan. Itu masuk kun fayakun. Allah kata jadi maka jadilah. Bukannya setiap kali Allah nak cipta bumi jadi. Bukan. Maksudnya Allah, apa yang Allah nak, iradah Allah, apa yang Allah nak,
Jadi tanpa kena ada sebab. Kita nak buat kerana ada sebab. Tu kita makhluk. Allah tidak. Itu dipanggil iradah yang sempurna, kehendak yang sempurna. Tidak perlu nak dikeranakan. Ni cerita ni sekadar cerita nak bagi tahu. Maknanya kalau kita fikir balik, Allah masukkan seseorang itu ke dalam syurga bukan sebab amal baik dia lah. Nanti dia akan cerita kisah, banyak lagi kisah. Dia buat jahat, akhir sekali masuk syurga juga. Maka benarlah Allah telah menentukan kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita perlu pegang. Allah telah menentukan kita ni syurga ataupun neraka. Sejak azali lagi. Telah tentu kita ni syurga neraka dah ada dah. Dia panggil qada dan qadar. Rukun iman yang keenam yang patut kita pegang, bahawasanya qada dan qadar, taat dan maksiat adalah Allah telah tentukan sejak azali lagi. Itu akidah, itu kena ngaji tauhid sungguh-sungguh. Takut akidah kita salah. Jadi malah syurga neraka telah ditulis apabila di Lauh Mahfuz, apabila dalam 4 bulan dalam perut ibu. Telah ditiupkan roh 4 bulan dalam perut ibu tu, 120 hari tu. Dah tentu dah dia tu sama ada bahagia atau celaka. Semua hadis-hadis Nabi kita ni dah ditentukan dah. Jadi maknanya kalau macam tu, kita masuk syurga bukan kerana kita buat ibadah, bukan. Kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Atau bahasa paling mudah, kita masuk syurga kerana Allah nak kita masuk syurga. Malah kalau seseorang itu masuk ke neraka kerana keadilan Allah, itu kita perlu sebut gitu. Seseorang masuk ke neraka kerana keadilan Allah, seseorang itu masuk ke dalam syurga kerana rahmat Allah ataupun kerana Allah nak dia masuk syurga. Bukan sebab ibadah dia. Kerana ibadah dia tu sendiri pun Allah yang takdirkan. Tanpa takdir Allah, dia tak boleh buat sendiri. Ke kita ibadah tu bukan dengan takdir Allah. Maka itulah pegangan yang kita kena pegang. Cuma oleh kerana kita tak tahu takdir kita macam mana, kita kena, ya Allah, janganlah masuk aku ke dalam neraka, masukkanlah aku ke dalam syurga. Buatlah amal-amal ibadah yang baik. Kerana kita tak tahu tempat kita kat mana. Hakikatnya Allah tahu dah kat mana, malah Allah tentukan kita kat mana. Jadi maka kita sebagai hamba kita, itulah hamba. Itulah hamba. Itu kena mengaji panjang lagi bab akidah lah. Dia panggil qada dan qadar. Kita jaga mengaji qada dan qadar. Percaya pada Allah, biasa kita ngaji kan? Percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, rasul, kitab, hari akhirat. Tapi percaya pada qada dan qadar, takdir. Takdir baik, takdir apa? Qada dan qadar Allah dah tentukan. Lepas tu kita ngaji macam tu aja. Sedangkan rukun iman yang keenam ini adalah ramai orang seleweng, salah faham. Menyeleweng fahaman mereka. Kan kita kan accident dun. Lepas tu patah kaki ke apa kan? Hilang nyawa orang yang dekat dengan kita. Kita kata apa? Takdir Allah, kan? Allah takdirkan. Tapi kita nampak benda tu kan buruk. Yalah accident ataupun kena bunuh, kena rogol. Kan kita kata kita, sabar, ini takdir Allah. Allah takdirkan kan? Kan mereka buruk tu. Kalau kena rogol kan mereka buruk tu. Kalau kena bunuh, kalau orang-orang dekat kena bunuh kan takdir Allah tu kan? Tiba-tiba dia kata bukan takdir Allah. Kalau bukan takdir Allah, takdir siapa? Semua itu kena mengaji tauhid lebih lah. Jadi tujuan kisah ni bukan nak mengatakan, bukan nak bagi tahu aku suka mengaji ilmu maka aku syurga, bukan. Nak bagi tahu walaupun nampak macam dia neraka, tapi Allah telah takdirkan dia ke dalam syurga, dia masuk syurga juga. Tu nak bagi tahu kan. Kalau ikut logiknya masuk neraka lah dia. Dia tak suka mengaji ilmu, dia tak suka, malah dia tak ada ilmu sebagainya. Dia cuma kasih kepada orang yang kasih pada orang alim. Tu aja. Dan sabda Nabi SAW, belajar olehmu akan ilmu. Nabi kata belajar ilmu. Dia sebut belajar ilmu lah. Maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan akan menuntut. Kan? Belajar ilmu itu kebajikan. Bagus belajar ilmu ni. Satu kebajikan. Dapat pahala siapa belajar ilmu. Dan menuntut akan dia itu ibadah. Sesiapa yang menuntut ilmu itu ibadah. Secara umumnya siapa yang belajar itu kebajikan, kebaikan bagi dia. Iyalah, ada ilmu tu kebaikan lah. Sesiapa yang menuntut ilmu itu ibadah. Siapa yang berusaha menuntut ilmu, dengan dia menuntut ilmu itu ibadah, maksud dapat pahala. Dan muzakarah akan dia itu tasbih. Dua muzakarah, dia bincang tentang hukum, pahala dia macam tasbih. Dan bahas daripadanya jihad. Bahas tu dia lebih pada muzakarah, dia lebih lagi. Dia lebih membahaskan begini hukumnya, haram, halal, bahas. Okay? Itu jihad.
yakni seperti perang sabil, macam perang duk bahas tentang satu-satu hukum, dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Mengajar tu sedekah. Kelebihan ilmu. Dan daripada Nabi SAW, sabdanya, bersabda, adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat. Tiap-tiap hari Allah akan bagi 1000 rahmat. 999 untuk siapa rahmat Allah ni? Bagi ulama dan bagi segala orang menuntut ilmu. Siapa yang mengajar, orang yang mengarang kitab, ulama lah. Dan orang yang menuntut ilmu, dekat dia 999 rahmat. Allah bagi 1000 rahmat setiap hari. Dan rahmat bagi yang satu, balance satu tu, bagi segala makhluk yang lain daripada mereka itu. Semua yang lain. Apa-apalah rahmat. Allah bagi makan, Allah bagi makan, Allah bagi semua nikmat-nikmat yang ada, macam-macam lagi. Satu. Itu pun banyak dah kan, satu tu kan. Nikmat setiap hari Allah bagi satu dunia ni, itu baru satu daripada 1000. Habis baki 999 tadi Allah bagi dekat orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang menyebarkan ilmu. Besarnya. Di sini juga bukan bermakna 1000. Angka di sini 1000, bukan Allah rahmat, Allah bagi 1000 je rahmat, bukan. Ini memberi maksud rahmat yang Allah bagi itu banyak nisbahnya bagi orang yang menuntut ilmu dan orang yang menyebarkan ilmu berbanding dengan yang lain. Dia sekadar begitu. Macam kata malaikat berbanding jin. Jin 900 macam itulah, 99 malaikat, 1 jin. 99 jin, 1 manusia. Macam tu kan, lebih kurang macam tu. Maksudnya bukan nak bagi tahu kira malaikat ramai ada 99, kalau 99 malaikat 1 jin. 99 jin, 1 manusia. Bukan nak bagi tahu angka tu. Nak bagi tahu manusia ni ramai, tahu dah, tapi jin lagi ramai. Malah jin dengan malaikat lagi ramai. Itu je. Nanti kan kita kira berapa orang ada dalam dunia. Maknanya jin ada sekian. Maknanya malaikat ada sekian. Bukan. Nak bagi tahu ramai. Nak banding jin dengan malaikat, ramai malaikat lagi. Jin dengan manusia, ramai jin lagi. Itu aja. Okay. Sama juga dalam angka ni. Allah bagi 1000 rahmat. Allah sikitnya 1000 rahmat Allah. Rahmat Allah tidak terkira kan. Cuma dari segi nisbahnya, rahmat Allah yang banyak tu banyak ada dekat penuntut ilmu dan penyebar ilmu yang bergelumang dengan ilmu. Yang baki satu lagi tu untuk selain daripada tu. Nak bagi tu selain daripada yang satu tu pun rasa banyak, tak boleh nak kira. Macam mana rahmat yang Allah bagi dekat orang yang menuntut ilmu dan menyebar ilmu, lagilah banyak. Itu dia nak bagi tahu yang tu. Okay. Dan sabda Nabi SAW, al-ilmu khazainun. Ilmu itu bendaharaan. Ilmu itu bank. Macam itulah bahasa sekarang. Bendaharaan ni macam tempat harta yang banyak, penuh. Bank lah masa sekarang ni. Bank. Al-ilmu khazainun. Ilmu itu bendaharaan. Mafatihuha su'alu. As-su'alu. Anak kunci dia adalah bertanya. Fas'alu, maka tanyalah. Maka tanya olehmu. Fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. Maka bahawasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. 4 orang. Dari segi yang berkaitan dengan pertanyaan ni. Yang pertama, orang yang bertanya. Orang yang bertanya ni dapat pahala juga. Ya. Tapi bertanya tu bukan bertanya kerana nak menguji. Maksudnya dia dah tahu, aku nak tahu. Dia ni tahu ke tak? Maka dia tanya dengan tujuan untuk menguji. Yang tu tak dapat pahala. Ini yang memang dia tak tahu dan dia bertanya. Maka orang yang bertanya ni, ataupun dia bertanya tujuannya bila dijawab nanti untuk orang lain yang tak tahu. Dia tahu orang tu tak tahu, tapi orang tu jadi malas menanya. Maka dia tanya untuk orang tu. Tu tak apa. Jadi orang yang bertanya
dapat pahala. Bertanya pun dapat pahala. Ya. Kedua, orang alim, maksud orang yang jawab. Orang jawab pun dapat pahala, pastinya kan lah. Ketika orang yang mendengar, dia tak tanya. Dia suka dengar orang tanya dan dia dengar jawapan. Dapat pahala juga. Keempat, orang yang kasih bagi mereka itu. Dia tak duduk dalam, dia tak tanya orang. Dia juga tak jawab. Dia juga tak dengar jawapan. Dia cuma suka aja. Kalau kita boleh buat perbandingan sekarang ni, dalam hadis ni, live soal jawab. Live, dalam live ada soal, kadang-kadang ada orang buat soal jawab. Macam saya ada buat soal jawab setiap hari Selasa pukul 10 sampai pukul 12, pukul 1 kadang-kadang. 2 jam 3 jam tu memang penuh soal jawab sahaja. Setiap hari Selasa. Siapa-siapa nak join tu boleh lah. Masuk je Facebook. Masuk Facebook, tengok Facebook saya tu, ada lah kat situ. Hari Selasa pukul 10 tekan. Boleh tanya, kalau nak tanya apa saja, dan kita akan jawab. Dan kalau tidak pun dengar saja. Jadi kalau kita nak buat perbandingan media sosial ni, yang live ni macam ni. Orang yang bertanya dalam tu, dia tanya dekat komen tu, soalan dia tanya tu, tulis kat komen bawah tu, dapat pahala. Orang yang jawab soalan tu dapat pahala. Orang yang aku tak suka soal-soal ni, aku nak dengar aje, dapat pahala. Orang yang malas dengar tapi aku share. Share ajelah dekat Facebook, share aje tapi malas tak dengar apa. Dia share betul dia tidur. Dapat pahala. Tu semua tu. Tu cantik. Hadis ni cantik media sosial sekarang. Malah pun share dulu. Share lah kat mana, kalau dia ada grup ke, grup keluarga ke apa ke, WhatsApp ke apa-apa, malah dengar, dia ambil, dia share. Soal jawab. Dia dapat pahala dah. Ataupun lagi bagus, dia dengar. Lagi bagus, dia soal yang dia tak tahu. Lagi bagus, dia tukar jawab. Lagi bagus. Ni hadis ni cantik. Sebab tu saya kerat hadis ni, saya letak dekat apa? Ketika soal jawab. Dan kata Abi Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Bermula orang yang alim, orang yang mengajar. Muta'allimu, orang yang belajar itu bersekutu. Syarikani, bersekutu fil khair, pada kebaikan, pada kebajikan. Sama dari segi kebaikan. Orang yang mengajar dan belajar ni sama, dua-dua baik. Okey. Wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Sekalian manusia yang tak suka belajar dan tak suka ni, yang dia tak ada kena-mengena dengan ilmu ni, belajar dan mengajar ni tak ada kena-mengena, seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan atas mereka itu. Kalau kadang-kadang lalat ni suka duduk kat muka, dekat badan binatang, kalau kat lembu apa kan, apa guna dia? Apa guna dia? Kalau ada kat badan lembu tu pun, dia bergerakkan ekor dia, gitu kan, pukul, terbang habis lalat. Lepas tu kejap datang balik kat muka. Lembu tu pun bergiling kepala, hilang lalat tu kejap, datang balik. Apa guna lalat tu? Tak guna. Macam itulah manusia yang tidak mengajar dan tidak belajar. Macam tu je dia punya martabat dia. Macam tu lah. Seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan atas mereka itu. Dengan maksud dia memberi manfaat pada orang, tak ada hidup dia tidak memberi manfaat pada orang. Maka orang macam ni dia seumpama lalat. Memang kasar lah, tapi kalau kita tengok kat sini kata Abi Darda. Jadi kita tak boleh nak marah. Marah kat Abi Darda. Kerja dia apa? Kerja dia bangun tidur, pergi kerja, cari duit. Lepas tu balik, duduk main dengan keluarga apa semua, dengan anak-anak apa semua, tidur. Esok celik mata, pergi kerja. Apa khidmat dia untuk masyarakat? Apa untuk masyarakat? Apa dia? Gotong royong tak datang. Apa dia? Mengajar orang tak? Belajar tak? Tanya pun tak? Semua tak? Tolong orang tak? Tak. Dia tahu aku kerja je. Cukup bulan dapat gaji, pergi beli barang begitu gini. Lepas tu habis dah duit, tunggu pula ujung bulan seterusnya. Cukup beberapa bulan cuti sekolah, belah balik kampung, pergi bercuti. Lepas tu balik. Kerja dia itu je. Apa kerja dia? Kerja dia tu je semata-mata. Sikit pun tak ada untuk masyarakat. Sikit pun tak ada. Sama ada belajar, sama ada mengajar, sama ada gotong royong, apa sajalah. Tak ada apa. Orang macam ni macam lalat.
Kalau lembu tu boleh cakap, dia akan kata, Allah, serabutnya aku lalat ni, buat apa ni? Tu. Engkau datang kat situ, aku nak makan kau pun tak boleh. Lalat mana lembu makan? Contoh kan? Engkau datang kat situ, tak ada apa pun. Tak buat detak. Lalat. Jadi kita jangan jadi orang macam ni. Sebab tu, agama kita, agama masyarakat. Agama kita bukan aku, engkau. Engkau tak kacau aku tak kacau kau jangan kacau aku. Tak. Kadang-kadang kena kacau. Kacau macam mana? Tengok orang sebelah. Bini dia selalu menangis. Aduh, nangis. Kita jiran. Jangan kacau tu rumah tangga orang. Hei, tak boleh kena kacau. Apa hal? Lelaki dia pukul lebam-lebam. Tak payah kacau lagi. Tak payah report polis. Tak payah selamatkan dia. Tak payah. Itu hal rumah tangga orang. Ya ke? Tengok keadaan. Asyik kerja hari-hari menangis. Anak dia hari-hari menangis. Rupanya tengok lebam sini. Kena dera. Itu hal rumah tangga orang. Gitu ke? Tak. Kena ambil tahu. Kalau boleh nasihat, boleh apa, ataupun report boleh buat sesuatu, tak boleh, biarlah rumah tangga orang. Tak boleh. Kerana antara orang yang pertama soal kita ataupun dia jadi pendakwa, dia dakwa kita. Pertama sekali anak isteri, itu nombor satu sekali. Dia akan dakwa seorang lelaki dekat mahkamah Allah nanti. Anak isteri akan dakwa dulu jika ada yang boleh didakwa lah. Yang kedua jiran. Lepas tu baru yang lain-lain. Nombor satu anak isteri, keluarga. Yang kedua jiran. Mana dekat lah tu. Lepas tu baru yang beratus, semua kawan-kawan dulu lah, macam panjang. Yang lain-lain yang tunggu nak dakwa kita, jika ada sesuatu yang nak didakwa. Jadi maknanya kita ni bukan tengok rumah orang sebelah ada kenduri, biar dia buat je. Tak ada tolong, tak ada apa. Kalau tak tolong pun tolong duduk bagi ramai. Tak juga. Sebab apa? Aku tak kacau orang, kau jangan kacau aku. Baik lah tu. Tak baik. Sebab kita umat bermasyarakat. Kita bukan umat seorang. Malah ada amal ma'ruf nahi munkar kan? Amal ma'ruf nahi munkar tu kacau orang lah tu. Tak kacau ke? Amal ma'ruf suruh orang buat baik. Tak amal ke? Tak kacau orang. Kacau orang lah. Orang tak kacau. Aku tak pernah cakap dengan kau kan? Kau sibuk suruh aku datang masjid sembahyang. Apa hal? Kacau orang lah tu. Tak boleh. Kita orang Islam. Kena kacau dalam bab itu. Lepas tu pula nahi munkar. Kacau juga. Aku tak kacau orang pun. Aku bawa balik perempuan dekat rumah. Aku tak kacau orang. Dia pun redha, bukan paksa dia. Dia datang. Kau kacau rumah apa? Kau duduk pula 4 rumah daripada aku. Bukan sebelah betul. Aku bawa balik perempuan, suka hati aku lah. Tak boleh kena kacau. Amal ma'ruf nahi munkar tu kacau orang lah. Cuma kacau yang dibenarkan syarak. Tu ada. Kalau tidak, kalau tak begitu, kita macam lalat. Macam lalat dekat muka lembu. Lembu tu pun menyampah yang kita. Lembu dan tak dapat manfaat pun dekat lembu tu. Tak dapat manfaat apa kat lembu tu. Jadi baik pun tak jadi apa. Kacau orang aja. Buat lembu tu geli je. Menyampah. Kita tengok menyampah. Kita orang tengok, Allah, lalat ni buat apa kat sini. Kita jiruh dia lari, datang balik. Macam itulah. Jadi seperti lalat atas muka binatang. Teruknya orang yang belajar pun tak, mengajar pun tak. Ataupun bahasa lain, dia tidak duduk dalam ilmu. Dalam ilmu. Baca buku malah. Kalau live, dengar live, dengar induk joget-joget, dengar lagu-lagu, tengok cerita. Lalu kuliah, laju-laju, cepat-cepat, laju-laju. Itu yang dalam telefon. Yang kat luar, kalau dalam telefon macam tu, kat luar lagilah. Lagilah. Dan lagi katanya, kun aliman. Ini hadis ni masyhur ni. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahlik. Jadi olehmu alim. Kun aliman. Jadi orang alim untuk mengajar, untuk menyebarkan, untuk karang kitab. Jadi orang gitu. Kalau tak boleh, au muta'alliman. Kalau tak boleh, belajarlah kitab. Sebab dah tak mampu untuk sebarkan ilmu, tak mampu untuk buat kitab. Macam mana? Belajar kitab, jadi orang belajar. Au mustami'an, orang mendengar. Oleh kerana hadis ni, hadis Nabi, jadi dia ada perbezaan bila Nabi sebut. Jadi muta'alliman, orang belajar, atau kalau tak mampu belajar, mustami'an, orang yang mendengar. Jadi kita dapat faham kat sini, mendengar dan belajar dua perkara berbeza. Belajar dipanggil muta'alliman, mendengar dipanggil mustami'an. Tapi dua-dua baiklah, cuma ada perbezaan. Muta'alliman, dia ada rukun belajar. Tak cukup rukun ni, orang tu tak nama belajar. Dia turun martabat satu lagi, namanya mendengar.
Jadi apakah dia rukun belajar? Banyak, ada 5 rukun belajar. Yang dinamakan orang menuntut ilmu, orang belajar ada 5. Dia kena ada kitab, dia kena ada pensel ataupun nak buat catatan, dia kena ada guru yang mengajar, dia kena ada murid yang mengajar, dan dia kena ada manhaj. Dia kena ada sistem belajar, dia kena ada environment, persekitaran belajar. Beberapa tu sempurna, namanya orang belajar. Jika tidak, dia tak cukup rukun tadi tu, maka dia turun martabat 1, dia panggil mustami'an. Kalau tak mampu untuk belajar, mustami'an, jadi orang mendengar. Mendengar pun bagus juga, tapi martabat yang ketiga lah. Wala takunir rabi' fatahlik. Jangan jadi orang keempat, maka engkau akan binasa. Yang keempat ni apa? Orang yang belajar pun tak nak, dengan maksud jahil. Orang yang mengajar pun tak nak. Malah orang yang mengajar pun dia susah hati. Allah, pakak-pakak pergi belajar, susah hati aku. Engkau tak belajar? Tak. Engkau mengajar? Tak juga. Kau datang masuk ilmu? Tak juga. Tapi susah hati kalau orang belajar. Ada ke? Ada, saya jumpa. Pernah jumpa. Dia susah hati orang belajar, dan dia tak suka belajar, dan dia tak duduk dalam majlis ilmu. Tapi bila orang ramai-ramai pergi belajar, dia susah hati. Teruk. Teruk sungguh. Patutnya, kalau tak suka, biarlah. Jadi orang belajar, baguslah dia belajar. Aku malas. Tapi dia susah hati. Dia nak datang, dia nak ambil tampuk pemerintahan di surau masjid tu. Buat masyarakat agung ke apa, dia nak ambil. Nak jadi orang yang menentukan. Sebab apa? Sebab nak kurangkan kuliah. Apa hal? Kalau nak ambil dengan sebab-sebab yang lain, tak apalah. Aku nak lagi subuh. AJK ni tak sungguh lah kuliah. Dia ambil lebih kurang je. Aku nak ambil jawatan tu nanti. Dengan maksud ambil bukan cara jahat lah, cara betul lah. Ambil dengan buat undian apa semua, kerana aku nak lagi banyak. Tak apalah. Ini tak. Dia nak ambil tampuk pemerintahan tu kerana nak kurangkan. Sebab banyak sangat. Loh, dia dah tak masuk majlis ilmu. Orang masuk, dia risau. Hari-hari sampai sebulan tu ada 50. Dia tak masuk. Orang belajar, dia risau. Apa benda? Ngaji ni banyak-banyak. Ngaji ni sebulan. Kalau seminggu tu, dalam 3-4 kali cukuplah kuliah. Ini kuliah subuh ada, kuliah duha ada, kuliah maghrib ada. Lepas tu pula seminggu tu berapa kali? Sebulan sampai 50-60 kali. Buat apa ngaji banyak-banyak? Dia risau orang belajar. Ada? Saya jumpa orang macam ni. Dia risau. Maka lepas dia dapat jawatan tu, tampuk pemerintahan tu, perkara pertama dia buat adalah, mari kita tengok, listkan ustaz yang mengajar, mari kita kurangkan. Apa benda? Ada orang macam ni. Tapi Nabi kata apa ni? Fatahlik. Ada beberapa maksud, antaranya celaka. Fatahlik ni celaka orang ni. Maka binasa. Dalam kitab kita tulis terjemahan dia binasa. Ada kata binasa, fatahlik boleh kata celaka. Teruklah orang macam ni. Dia malah mengaji, orang mengaji, dia risau. Dia risau apa orang mengaji, malah dia tak nak kalau orang pandai. Macam itulah. Dia risau. Lepas tu dia bagilah alasan. Alasan biasa, dia akan letaklah alasan. Alasannya, duit masjid ni kita boleh buat benda lain. Dia bagi alasan-alasan. Ataupun kita kumpul duit banyak-banyak, lepas tu kita buatlah bubur dalam bank. Bank kan ada dia punya setiap tahun, dia punya tu dapat banyak sikit untuk macam-macam. Dia bagilah alasan yang tak logik. Buat apa dah mengaji tauhid, tengok. Seminggu ni tauhid, minggu yang keempat, minggu pertama ada tauhid dah. Kenapa kita nak tambah satu lagi? Dua. Cukuplah. Lepas tu kita dia letak. Dia buat macam-macam. Duha tak payahlah orang perempuan belajar. Buat apa orang perempuan belajar? Orang perempuan belajar masak dah. Orang perempuan pun kena belajar fardu ain weh. Berapa ramai orang perempuan yang duduk rumah aja, dia tak tahu mak sembahyang, laki dia tak ajar kan. Dia ada punya kelas dia. Jadi teruskan lah. Perempuan sampai seminggu 2 kali 3 kali. Buat apa? Sekali dah lah. Dia risau pula. Janji dapat sambutan orang nak belajar, patutnya teruslah. Ada orang macam ni? Ada. Dia risau dekat apa? Kuliah. Banyak sangat majlis ilmu ni. Pelik tak? Subuh majlis ilmu. Tak boleh. Kena kurangkan. Ini membazir. Itu lain melampau. Majlis ilmu dia kata membazir. Buat makan majlis air raya banyak-banyak, tak kata membazir pula. Bukan kata tak boleh buat. Kadang-kadang kita tengok sate apa semua, macam dia buat. Daripada duit masjid surau tu. Untuk buat makan. Pada hari raya, dan cara dia buat tu kita tengok mewah. Kalau jenis, kita nak buat majlis hari raya ya. Open house, bukan open house lah, masjid house lah. Open masjid.
open house masjid. Boleh juga. Sebab house tu rumah. Okey, jadi kita nak ini bagi sikit, ni bagi duit sikit, tak apa. Ini yang nak ambil dalam masjid ni, kena pandai-pandai lah, janganlah melampau. Boleh ambil. Ada, cuma janganlah melampau. Ini buat makan sate, makan apa. Kalau orang, tak apa, aku sponsor sate 2,000. Bukan 2,000, 20,000 pun boleh sponsor macam tu. Ini yang ambil dalam masjid ni, kena jaga-jagalah sikit. Janganlah sampai membazir. Kita tengok Allah dia buat habis 20,000. Kan? Yang dia ambil pada duit masjid. Kalau tak berlaku kat sini pun negara-negara yang kaya-kaya lah. Dia tak tahulah sini berlaku tak. Patut agak-agak lah. Sambil-sambil tu kita minta lah orang bawa, siapa yang bawa kan. Jadi pandai-pandai lah. Bila kita tengok gitu. Tapi majlis ilmu kosong. Sebab apa? Nampak? Dia tak guna dengan cara yang betul. Habis. Satu lagi. Dan sabda. Ini yang terakhir lah. Dan sabda Nabi SAW yang terakhir. Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, belajar satu bab daripada ilmu. Ilmu ni banyak bab. Kan banyak kan dalam kitab kan banyak bab-bab. Dia belajar satu je. Satu bab daripada ilmu. Tujuan dia belajar supaya mengajar ia akan manusia. Tujuannya bukan dia nak belajar, nak ajar anak, nak ajar isteri, nak ajar ataupun nak ajar orang. Lagilah. Diberi akan dia pahala 70 siddiq. Siddiq ni orang yang benar. Pahala orang siddiq, orang yang benar. Ihya, kita ihya. Mana bila kita ihya Imam Ghazali. Siapa yang belajar dengan niat untuk mengajar. Dia belajar pertama untuk dia sendirilah nak amal pastinya. Nak mengangkat kejahilan dekat diri dia, itu tujuannya. Dan dalam masa yang sama juga untuk mengajar. Mungkin juga ilmu tu dia tak perlu, tapi tujuan dia belajar untuk mengajar. Contohnya ilmu haid nifas bagi lelaki. Bukan untuk amal. Mana lelaki ada, tapi dia belajar sebab dia nak ajar anak isteri ataupun nak ajar orang. Tapi dia lelaki. Kalau perempuan belajar untuk lepaskan kejahilan dia dan untuk ajar orang juga, itu kalau perempuan. Yang ini pun kita boleh kiaskan media sosial. Dia belajar, kemudian dia ajar dengan cara dia tulis status share dekat Facebook tu kan. Share yang baik-baik. Ini share benda joget-joget. Share yang baik-baik. Kenapa kau belajar ni? Aku belajar nak angkat kejahilan aku, tu yang pertama. Kemudian aku nak share. Lagi bagus. Tak ada masalah. Bagus. Jadi ada orang dia nak mengajar tapi dia bukan ustazah. Bila sebut perempuan, dia bukan ustazah yang nak ajar ni, dia cikgu. Saya kenal adalah juga 2-3 orang. Dia cikgu. Mana cikgu dia ada anak murid. Dia tak kenalah kalau dia ajar agama, sebab dia bukan ustazah. Tapi dia belajar juga. Selain daripada untuk diri dia, pastilah untuk diri dia, dia niat juga nak ajar anak murid dia. Nanti dia ajar matematik ni, dia selit kat tengah-tengah. Dia ajar matematik, dia selit. Dia ajar gini, ajar bahasa Melayu ke apa ke, dia selit. Contoh kan, dia buat karangan ke apa ke, lepas tu baca, tengok ni, dia selit lah lepas agama. Dia selit. Dia sulit tentang agama yang dia belajar tadi. Kalau masih dia belajar tu, dia niat untuk ajar macam tu, ni dapat 70 pahala orang siddiq. Saya jumpa orang perempuan lah. Cikgu. Tujuan dia belajar kerana nak ajar anak murid dia, dan dia akan carilah nak selit dekat mana-mana. Tengah-tengah mengajar tu dia selit-selit. Sampai kan ada yang dia cikgu tapi orang panggil ustazah. Malah ada yang tak cakap cikgu tak kenal, kena cakap ustazah. Tapi ajar sejarah, ajar geografi, ajar bahasa Inggeris, ajar matematik contohlah. Tujuan apa tu? Aku dah ada anak murid, aku nak selit. Mungkin sebelum tu kan, sebelum nak keluar, dalam 1 minit 2 minit tu dia ambil untuk mengajar berkaitan dengan apa yang dia belajar. Dia suruh belajar tu ya, kalau kata dia mengajar sekolah rendah kan, tu nampak tu omor-omor budak ni, perempuan-perempuan ni, ni nak tak lama nak balik dah ni, kena belajar bab haid, bab cantikan macam mana tak tahu. Dia pesan, padahal dia cikgu matematik. Ni tersalah nanti. Yang ni nanti wajib sembahyang dah ni. Belajar ni bab wuduk macam mana, mandi wajib macam mana. Cikgu bahasa Inggeris ajar gitu. Bukan ajar pesan-pesan gitu. Malah dia ajar cara nak mandi, diselit-selit dekat
pengajaran. Tujuan dia belajar untuk mengajar. Dia dapat pahala 70. Siddiq. Orang yang benar. Bukan senang. Bukan senang dapat pahala tu. Jadi ilmu ni dia memang kelebihan ilmu ni sebut dah tadi. Kalau perbandingan 999, Allah turunkan 1000 rahmat, sehari 999 untuk orang belajar, untuk orang mengajar yang kena mengena dengan ilmu. Satu selain daripada tu. Kita kejap lagi kita makan sarapan, kan sedap. Nikmat tu. Rahmat Allah tu. Rahmat tu termasuk dalam satu tu je. Lepas tu apa? Ada isteri. Nikmat tu. Hari tu itu termasuk dalam satu. Apa lagi? Ada anak. Tengok anak rasa seronok. Nikmat tu. Nikmat duduk satu tu. Apa lagi? Apa-apa sajalah. Pasang aircon sejuk, pasang kipas sejuk, jalan, ada harta, dapat rezeki. Apa semua duduk kat satu tu. Satu daripada rahmat Allah. 999 lagi bukan kat situ. Duduk dekat orang belajar dan orang mengajar. Jadi kelebihan-kelebihan. Jadi kita ni mengaji sampai mati. Sebab kita jenis lalai. Mengaji sampai mati. Niat kita nak mengaji sampai mati. Kalau dah tahu pun mengaji juga. Kalau tak ada benda dah nak belajar. Belajar lagi. Umur dah 70. Kau belajar wuduk buat apa? Umur 70. Belajar mandi wajib buat apa? Dah tak ada alasan dah nak mandi wajib. Umur 70 dah. Tetap juga belajar. Sebab benda lain dah tak ada. Yang tu je ada. Belajar je dah. Gitu. Sampai mati. Sampai mati. Kita berhenti kat tanbih. Sampai mati belajar. Jangan berhenti belajar. Bila berhenti belajar, maka waktu tu dia akan jadi jahil. Waktu tu sesiapa yang berhenti belajar, waktu tu jahil. Jangan berhenti belajar sampai mati. Tiada orang yang dan tidak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan. Daripada membaikkan niatnya. Lepas dah tahu belajar ni besar rahmat, ada syarat. Syaratnya niat tu kena betul juga. Niat nak bahang dengan orang, nak belagak, nak bantai orang balik ke, nak apa ke, tu bab lain pula. Itu kita akan bahas akan datang. Subuh akan datang. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salat. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lilladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.